itu saya juga membangunkan kurikulum dan revise kurikulum. Jadi kurikulum di Politeknik ini 5 tahun sekali akan berubah kan, mengikut perkembangan teknologi. Jadi saya akan bina kurikulum lah. Jadi antara yang baru saya buat sekarang ni adalah berkaitan dengan kurikulum pendidikan pelajar khas, pelajar pekat dan bisu. So selain daripada ajar pelajar yang normal, saya ajar strength of material, thermodynamics dan projek. Saya juga mengajar untuk pelajar khas kemahiran dalam aircon servicing. Okey. Sama juga saya juga membuat beberapa kajian lah bersama dengan UiTM. Saya masih lagi dekat dengan UiTM. Ada juga pelajar yang saya buat ini. Itu kajian-kajian yang kita buat bersama, yang semakin kita sama kolaborasi akademik lah. Okey. Jadi adalah antara banyak lain daripada itu juga saya juga ada membangunkan pusat kerja penerangan yang saya buat pusat kerja untuk dibangunkan. Jadi pusat kerja penerangan ini dia macam ni. Saya buat Center of Additive Manufacturing. Jadi nak menjadikan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Shah ni relevan sebagai Politeknik Premier. Jadi dia mesti ada pusat kerja penerangan dia sendiri yang berlandaskan IR 4.0. Jadi bila kita buat pusat kerja penerangan tu, kita bolehlah buat kolaborasi, kita boleh buat kajian dengan pihak industri, sebab kita kena ke arah macam di luar negara lah, kita hubungan kait antara industri dengan institusi pengajian tinggi ini dia kena rapat. Jadi sepatutnya bukannya institusi pengajian tinggi belajar daripada industri, patutnya industri belajar daripada pusat pengajian tinggi. Jadi untuk memperbetulkanlah keadaan itu, jadi lecturer kena update, kena selalu buat jurnal, baca jurnal dengan teknologi yang terkini, dengan machinery yang baru, teknologi baru, dan kita sharekan dengan industri lah. Sebab industri ni kadang-kadang dia tidak ada masa untuk buat kajian yang terbaru kan. So contohlah pada masa dulu kalau orang nak buat kajian tu orang tengok TV, dan sebagainya kan. Sekarang ni orang dah tak tengok dah benda-benda macam tu. Orang tengok online journal. Even nak buat apa semua kita ada ChatGPT. Betul tak? Jadi bukan sahaja pelajar tahu ChatGPT ni, lecturer pun kena tahu lah. Lecturer nak kena scan pun lecturer dia tahu lah. Ini semua ChatGPT semua ni. Tapi ada dia punya kelemahan. Benda-benda itu. Contoh kalau saya test dalam bidang thermodynamics, saya suruh dia cari detail punya haba atau kerja yang dihasilkan. Kalau saya bagi soalan biasa, saya masukkan dalam keadaan resiko, maksudnya dalam di masa sama kan. Jadi ChatGPT masih tak boleh nak kira lagi lah benda tu. Tapi secara tradisional benda itu memang kena ada lah. Jadi detail tu banyak lagi kelemahan apa. ChatGPT boleh tahu juga benda ni adalah apa plagiarism ke tidak ke dan sebagainya. So pensyarah kena one step ahead daripada pelajar. Jadi knowledge seorang pensyarah kena more advance daripada
belajar lah sebenarnya. Tapi kadang-kadang Tapi kita tahu kadang-kadang tapi kita tahu tapi kita buat tak tahu buat tak tahu sajalah bagi kita. Yang seterusnya antara antara tips ataupun advice untuk kami sebagai yang membuat degree dekat Shah Alam ni untuk teruskan dalam bidang engineering, dan adakah bidang engineering ni kekal relevan kalau untuk akan masa masa akan datang. Okey, dia nak tanya saya nak tanya kekal relevan dalam bidang engineering ke, nak bekerja sebagai pensyarah ke, atau mau spesifik sikit lah. Dalam bidang engineering. Okey, dalam bidang engineering ni, especially mechanical, selagi daripada sejak dulu lagi lah sampai hari ini, bidang mechanical engineering ni dia masih kekal relevan dan semakin sibuk dan semakin kompleks. Okey, saya bagi satu contoh lah. Bidang perubatan dengan bidang kejuruteraan itu ambil perbezaan. Kalau saya katakan bidang perubatan ni kan, dia punya model adalah anak Adam. Daripada dulu orang yang sama je sampai sekarang, betul tak? Jadi penyakit saja yang bertambah macam-macam dia punya evolution, betul tak? Tapi kalau bidang kejuruteraan ni, kalau awak tengok daripada revolusi industri yang pertama sampai revolusi industri keempat sekarang ni, macam-macam dia punya perubahan. Kita tengok kereta saja new model, boleh kata setiap hari, new version setiap hari, new teknologi setiap hari. Jadi kerja-kerja bidang kejuruteraan ni takkan habis, sentiasa bertukar setiap hari. Apa yang you belajar pada tahun 1980 dulu dah tak relevan sekarang. Ada yang tak relevan. Kerja-kerja pun dah tak relevan. Yang ada sekarang tak ada. Dah tak ada. Ada juga yang dulu memang tak ada, sekarang ni dah wujud. Kan? Jadi walaupun dengan bantuan dengan teknologi IR 4.0 dan sebagainya, masih lagi kita sentiasa update dengan new teknologi sekarang. Jadi kalau kita tengok IR 4.0 lah, daripada 9 pillars tu, tak kurang daripada 5 adalah daripada kejuruteraan mechanical. Contoh simulation, contohnya robotik, contohnya additive manufacturing. Apa lagi? Semuanya ada berkaitan dengan bidang mechanical kan. Kalau awak tengok satu-satu. Jadi ini kekal relevan lah untuk masa-masa datang. Cuma teknologi itu kena update dan update. Macam tu. Jadi tak ada isu kalau akan datang tak ada pekerjaan. Kita masih lagi guna bolt and nut. Kita masih lagi guna welding. Cuma kalau dulu welding sekadar untuk penyambungan, sekarang ni welding digunakan sebagai additive manufacturing. Boleh kita gunakan betul tak? Kalau dulu powder teknologi hanya dibentuk melalui mold dan heat untuk menjadikan satu contoh kita nak buat ball bearing daripada powder teknologi. Tapi sekarang ni powder teknologi dah boleh buat awak punya tulang, awak punya ni kan, dengan additive manufacturing, dengan bantuan laser. Jadi benda-benda macam ni lah dia akan kekal relevan lah. Saya tak nampak dia punya tak relevan sampai kiamat lah. Jadi kita kena kita punya teknologi tu kena update. Jadi sebab itulah saya sambung pengajian. Kalau sekadar itu saya rasa tak PCP lah.
Jadi saya terpaksa sambung pengajian terus. Jadi saya akan ada masa yang banyak untuk belajar benda ni dan sekaligus level. Sehinggalah saya tamat perkhidmatan. Cuma kalau tamat perkhidmatan pun saya masih lagi ikut membantu ke air hayat ke balik sihat. Okey. Okey, saya Saya kasih kasih peluang untuk rakan-rakan saya kalau ada soalan-soalan soalan-soalan yang ringkas. Sebab kat sini hujan lebat. Bagi apa? Masa BM. Okey, untuk menjadi engineer yang berkelayakan dengan under BM apa yang kami perlukan, dan untuk menjadi engineer yang berkelayakan dengan under BM yang kami perlukan. Okey, sebenarnya untuk menjadi engineer under BM ni itu yang dia ada beberapa sebenarnya ada beberapa badan yang terlibat. Untuk IR ni ada dua lah, satu BAM, satu IEM untuk mendapatkan IR. Itu yang engineer yang berdaftar lah. Kemudian dia ada juga yang started engineer yang CENG tu. Ada juga dia kalau macam bidang teknologi dia ada MBOT untuk melayakkan awak dapat CSA. Okey, untuk IR ni sebaik sekiranya kamu punya kelulusan dalam bidang kejuruteraan. Ada contoh ijazah sarjana muda kejuruteraan komputer. Maksudnya ada ijazah ada sebut kejuruteraan. So bila kamu graduate, kamu melayakkan kamu untuk mendaftar dengan Board of Engineer lah. Board of Engineer, awak boleh mendaftar, boleh kerja sekurang-kurangnya 3 tahun. Jadi daftar sebaik saja tamat pengajian, lepas tu kamu juga diminta untuk bekerja dengan orang yang ada IR license. Kemudian dia ada tugasan lah, awak boleh apply untuk dapat IR tu, awak ada tugasan dengan blog dia. Dalam masa yang sama kamu kena ada contact hour khusus, dan dalam masa yang sama ada contact hour juga untuk memberi talk kajian kamu tu kepada orang-orang yang dalam ahli-ahli Board of Engineer ni. Dia ada macam license jugalah, sebulan setahun ada bayar fee dia lah. Dia ada yearly fee dia. Untuk dia macam NGO macam, tapi dia adalah Board of Engineer. So setelah itu awak akan di-interview. Kemudian kalau sekiranya ada interview semua lepas, lembaga akan anugerahkan awak IR lah. So tempohnya tu dia tak lama lah sebenarnya. Tapi kamu kena nak cari orang yang IR tu agak lama jugalah. Jadi saya galakkan lah untuk orang-orang muda ni ada IR. Memang kena ada. Sebab engineer memang banyak, tapi yang berstatus IR secara resmi tu tak ramai. Kan? Okey. Apa advantage dia ada IR dengan tak ada IR ni? Sekarang ni boleh dikatakan beberapa persen untuk tenaga pengajar
aktif pensyarah dalam bidang kerajaan mestilah memiliki IR. Jadi sekiranya awak ada IR, lebih mudahlah awak untuk menjadi pensyarah di mana-mana universiti ataupun politeknik. Sebab IR ni adalah sekarang masih tak kuat kuasa, tapi akan datang ni memang telah dirangkul tenaga pengajar beberapa persen mestilah ada IR akan datang. So ambil peluang ini untuk awak semua buat IR lah kalau berminat untuk mengajar mana-mana institusi pengajian tinggi, sama ada swasta atau kerajaan.